Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan kamu sihat sentiasa. InsyaAllah video kali ini Ustaz akan sambung pelajaran kelima, iaitu adab berkomunikasi. Di akhir pembelajaran kamu akan dapat menyebut pengertian berkomunikasi. Kedua, memberi salam sebelum berkomunikasi. Ketiga, menyenarai adab sebelum berkomunikasi. Keempat, membaca dalil adab berkomunikasi. Kelima, menyenarai perbezaan berkomunikasi secara beradab dan biadab. Keenam, menyenarai adab ketika berkomunikasi. Ketujuh, menyebut fadilat beradab ketika berkomunikasi. Dan yang terakhir, kamu akan boleh menyebut akibat biadab ketika berkomunikasi. Murid-murid, perhati dan fahami apa gambar yang ada di sini. Apa yang mereka sedang buat? Mereka sedang bercakap, ataupun kita panggil berkomunikasi. Jadi apakah adab-adab untuk kita berkomunikasi? Apakah itu pengertian berkomunikasi? Apakah cara untuk kita memulakan percakapan? Dalam video ini dan juga pelajaran ini kita akan belajar semua itu. Murid-murid, kita tengok muka surat 25, pengertian komunikasi. Komunikasi ialah satu proses pertukaran maklumat dan idea di antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan tindak balas. Pengertian komunikasi, murid-murid, adalah satu proses pertukaran maklumat ataupun pertukaran info ataupun apa-apa pengetahuan dan idea, apa-apa yang terlintas di fikiran di antara dua orang. Maksudnya komunikasi melibatkan dua orang atau lebih. Kalau seorang-seorang, dia tidak dipanggil sebagai komunikasi. Sebab apa? Sebab komunikasi ni kita nak menghasilkan tindak balas. Seterusnya, memberi penghormatan sebelum berkomunikasi. Pertama, memberi salam sebelum berkomunikasi kepada sesama Islam. Ini yang dianjurkan dalam Islam. Apa yang kita kena buat? Kita kena bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa? Sejahtera ke atas kamu, semoga mendapat rahmat dan keberkatannya. Jadi kita janganlah panggil, "Woi, apa khabar, sihat ke?" Kita mulakan dengan memberi salam kepada sesama Islam. Macam mana pula kalau bukan orang Islam? Kalau kita jumpa, kita kena cakap apa? Kita cukuplah kita memberi ucapan selamat kepada orang bukan Islam dengan kafal sejahtera, morning, good evening dan sebagainya. Kita tengok muka surat 26, adab sebelum berkomunikasi. Pertama, memberi salam atau ucap selamat terlebih dahulu. Untuk orang Islam, kalau kita jumpa ustaz, kita jumpa rakan-rakan kita di sekolah yang beragama Islam, kita boleh kita wajibkan pada diri kita untuk memberi salam. Walaupun hukumnya bukan wajib, tapi kita cuba untuk jadikan dia perkara yang mesti kita lakukan. Ataupun kalau kita jumpa orang yang bukan Islam, kita ucap selamat pagi dan sebagainya. Yang kedua, meminta izin sebelum berbicara. Adab sebelum berkomunikasi, murid-murid, minta izin dulu. Kalau dalam kelas, kalau kita nak bertanya kepada guru, kita cakap, "Ustaz, saya nak minta izin nak tanya, boleh?" Ataupun, "Ustaz, saya nak pergi tandas, minta izin, boleh?" Ustaz cakap boleh, baru kita teruskan apa yang kita nak buat lah. Kalau kita nak bercakap, kita bercakap.
Yang ketiga, tidak menyampuk perbualan orang lain. Ini khususnya di dalam kelas. Dalam kelas bila ustaz ataupun ustazah tengah mengajar, jangan menyampuk, minta izin dulu. Ataupun kawan-kawan kita tengah bercakap, tengah bersembang, jangan kita menyampuk perbualan orang lain. Yang keempat, tidak berniat untuk mengaibkan orang lain. Untuk mengaibkan ni maksudnya memalukan kawan-kawan kita. Itu adalah perkara yang tidak beradab. Tidak beradab ketika kita nak berkomunikasi ataupun kita nak bercakap. Kita kena buat 4 perkara ini, elakkan mana yang tidak sepatutnya. Dalil adab berkomunikasi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Surah Ali Imran ayat 159. Maksudnya, maka dengan sebab rahmat Allah lah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekelilingmu. Muka surat 27. Amalan berkomunikasi secara beradab dan biadab. Amalan berkomunikasi secara beradab. Pertama, memberi salam atau ucap selamat terlebih dahulu. Kedua, meminta izin untuk berbicara. Ketiga, elakkan menyinggung perasaan orang lain. Keempat, melihat situasi dan keadaan yang sesuai sebelum berbicara. Amalan berkomunikasi secara biadab. Beradab lawannya biadab. Pertama, tidak memberi salam atau ucap selamat terlebih dahulu. Kedua, tidak meminta izin untuk berbicara. Ketiga, berbicara dengan perkataan yang kesat dan kotor. Keempat, tidak peka dan tidak memahami situasi ketika berkomunikasi. Muka surat 28. Adab ketika berkomunikasi. Pertama, bercakap benar. Kedua, memohon maaf jika terkasar bahasa. Ketiga, bersikap rendah diri. Keempat, mengucapkan percakapan yang baik dan berfaedah. Kelima, bercakap lemah lembut dengan memandang muka. Keenam, menyesuaikan percakapan dengan majlis yang dihadiri. Muka surat 29. Fadilat beradab ketika berkomunikasi. Apa itu fadilat? Fadilat adalah kelebihan. Pertama, maruah terjaga. Kedua, disayangi masyarakat. Ketiga, mengeratkan silaturrahmi. Yang keempat, melahirkan suasana harmoni. Kelima, tiada prasangka yang buruk dan salah faham. Dan keenam, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan terpelihara daripada gangguan syaitan. Muka surat 30. Akibat biadab ketika berkomunikasi. Pertama, dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, dibenci ibu bapa dan keluarga. Ketiga, dipandang rendah oleh masyarakat. Keempat, renggang hubungan dengan rakan, sahabat dan orang ramai. Dan yang terakhir, dipinggirkan oleh rakan-rakan dan orang ramai. Jadi murid-murid, nak tak semua ni berlaku kepada diri kita? Mesti tak nak, betul? Jadi kalau tak nak, elakkan. Jangan sesekali kita lakukan. Jangan sesekali kita kurang ajar. Ataupun jangan sesekali kita biadab ketika bercakap ataupun ketika
berkomunikasi dengan orang lain. Wallahu a'lam, itu saja. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.